Okey tuan-tuan dan puan-puan, ulangan sedikit. Apabila kita berjumpa dengan isim yang bertanwin. Isim bila ada tanwin, ada 3 sebab setakat yang ditemui. Pertama, sebab apa? Isim bila ada tanwin sebab dia tak ada alif lam, mutahayyizan, izin, ghadabin, qitalin. Ya? Yang kedua sebab apa? Dia bukan mudhaf. Kalau dia nak jadi mudhaf, mestilah dibuang alif lam dan tanwin dia. Dan ketiga, kalau tuan-tuan jumpa juga macam perkataan Fir'aun ni, dia, soalan dia apa? Kenapa dia tanwin ya? Tanwin ini tak masuk lah. Ini tak boleh tanwin. Okey, 2 je lah. 2 je. Mamnu nasrah tu tak masuk lah. Okey. Okey tuan-tuan dan perempuan, sambung semula. Fa, maka. Qad, sesungguhnya. Ba'a, dia telah kembali. Dia lari, dia kalah medan perang, dia cabut lari, dia balik kampung dia semula, dia telah kembali. Bi ghadabin, kemurkaan, minallahi, daripada Allah. Ayat ni sempurna di sini. Dia telah kembali dengan kemurkaan daripada Allah. Allah murka dengan semua kemurkanya kepada orang yang lari. Wa, dan ma'wa, tempat tinggal. Ayat tu dia dimulakan dengan isim ke fi'il? Isim, tempat kembali, itu isim, tempat tinggal. Tempat tinggal. Jadi isim memulakan ayat mesti jadi apa? Mubtada. Jangan lupa. Ini kira memulakan ayat sebab ayat tu sempurna di situ. Cuma tak ada tanda waqaf. Mungkin tak tahulah ada Quran yang tanda waqaf tak? Nah, lain-lain Quran kita akan tengok kepelbagaian. Terutama Quran Majid yang cetakkan dulu Pulau Pinang, yang India Pakistan punya tu, itu tanda waqaf dia banyak. Itu sangat banyak meraihkan orang Asia. Nafas tak tahulah nafas pendek ke atau nak meraihkan yang kita tak boleh. Kadang-kadang kita terpaksa pendek-pendekkan tu, kadang-kadang bukan nafas kita, bacaan kita tu perlu mengambil masa yang lama daripada orang Arab. Okey, jadi dia mubtada. Mana khabarnya? Jahannam. Jahannam bagi apa? Atas ya ke? Ya ke bagi atas? Jahannamu ke jahannama? Depan. Khabar bagi apa? Mubtada bagi apa? Mukhabar? Atas. Sebab confuse ini, mazhab dalam satu dewan ini berselisih kena diagram warna purple. Tengok isim. Bila isim itu marfu', tengok isim tuan-tuan, jangan tengok fi'il. Isim marfu', yang pertama apa? Mubtada. Yang kedua khabar. Bermakna khabar bagi apa? Bagi depan. Kena sepakat. Mesti berlaku ijma' ulama' bahawa khabar mesti bagi depan. Yang bagi atas tu khabar apa? Cuba tengok kawasan isim mansub. Apa khabar apa yang bagi atas? Khabar kana. Barulah bagi atas. Tapi kalau mubtada dan khabar, dua-duanya mesti berbaris depan. Okey. Jadi jahannamu, tadi saya silap tulis, bukan jahannamah, jahannamu. Tapi kalau kita jumpa azabu jahannama, kenapa bagi atas? Azabu jahannama, bagi atas. Azab tak ada tanwin sebab mudhaf. Jahannam mudhafun ilaih, ni mamnu' minas sarf. Dia tak boleh bagi sebawah, dia bagi atas. Tukar bagi bawah kepada atas. Dia yang sebenarnya bagi bawah, mudhafun ilaih. Tapi di sini bagi depan ni sebab apa ni?
Sebab ini mubtada, ini khabar. Cuba terjemahkan mubtada khabar tuan-tuan. Ma'wahu, tempat tinggalnya adalah jahannamu, neraka jahannam. Bermakna kalau Allah tak ugut macam ni, ini bukan dosa kecil-kecil lah ni, mesti dosa besar punya. Sebab tempat tinggal dia adalah neraka jahannam. Wa bi'sa, seburuk-buruk, al-masiru, tempat tinggal itu. Neraka jahannam tu adalah seburuk-buruk tempat tinggal. Ma'wa tempat tinggal, masir tempat kembali, tempat kembali. Mihad pun tempat kembali. Kalau macam kita hadis apa, utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Mahdi apa? Itu buayan. Mahdi. Mihad biasa dia kata tempat kembalilah. Kalau nak confirm, kita tengok kamus lah. Cuba tengok perkataan mahada. Cuba buka. Nanti tuan-tuan akan jumpa mahdi dan mihad. Mahada, mim ha dal. Jumpa tuan-tuan. Mahada, muka surat 401. Mahada makna apa? Membentangkan. Wal jibala waja'al wal arda mihada, dan kami jadikan bumi itu terbentang, hampar. Lagi turun ke bawah, mihad. Apa makna mihadun? Permaidani makna terbentang. Lagi bumi pun mihad. Lagi okey, kalau bi'sal mihad, seburuk-buruk tempat yang terbentang. Tempat dibentangkan. Bumi itu sebagai tempat menetap kita. Itu sebagai bahasa kiasannya lah, tak ada makna lain. Tapi biasanya kalau bi'sal mihad itu tempat kembalilah, seburuk-buruk tempat kembali, seperti jahannam. Okey tuan-tuan dan perempuan, ayat tu akan senang dipaham sekiranya kita buang kurungan tu, bukan buang ayat Quran. Nanti kita nak memahamkan yang dalam kurungan tu, illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'ah, itu kita ke belakang kan, supaya kita dapat faham ayat itu dengan mudah saja. Okey, mari kita dulu buang yang dalam kurungan tu dulu. Okey, cuba daripada awal. Waman, siapa yang yuwalli, dia memalingkan, him, kepada mereka, duburahu, belakangnya, memalingkan kepada orang kafir, belakangnya, yauma idzin, pada hari perang itu. Okey, fa qad ba'a, dia telah kembali bi ghadabin minallahi wa ma'wahu jahannamu, adalah neraka jahannam, wa bi'sa al-masiru, tempat kembali. Okey, maknanya siapa yang berpaling daripada medan perang, maka dia kembali dengan kemurkaan daripada Allah, dan kalau dia tidak bertaubat, dia tempat tinggal dia ialah api neraka.
yang tidak menjadi dosa besar illa. Itu tak jadi dosa lah, melainkan mutaharrifan. Cuba tengok ini. Macam mana kita nak cari dalam kamus perkataan mutaharrifan? Kita kena tengok mutaharrifun. Bagikan di depan dulu. Kita akan tengok pattern dalam sifir kita ialah mutafa'ilun. Isim apa mutafa'ilun? Mutafa'ilun. Dia adalah kolom nombor 4. Isim apa? Kolom nombor 4. Isim fa'il. Sifir berapa? Sifir 9. Bermakna fa'il madhi dibunyi apa? Fa'il madhi sifir 9. Tafa'ala. Ni kolom nombor 1 fa'il madhi. Telah ditukar kepada isim fa'il mutafa'ilun. Bermakna kalau tuan-tuan nak cari dalam kamus, punca perkataan dia ialah tafa'ala, dia akan jadi taharrafa. Okey? Taharrafa. Ini yang dalam kamus kalau adalah, kalau ada rezeki. Tapi punca perkataan ialah harafa. Okey, silakan tuan-tuan. Harafa, lepas tu baru turun ke bawah cari perkataan taharrafa. Siapa dah jumpa bagi tahu muka surat. Harafa. Ya, mengubah. Harafa. Itu harafa sifat 3. Cuba turun ke bawah, ada tak taharrafa? Semua jumpa tak muka surat berapa? 71. Turun ke bawah ada perkataan taharrafa? Tak ada. Dia harrafa, dia mengubah. Okey. Membelok. Ada? Apa dia punya perkataan dia? Taharrafa. Harrafa. Oh, itu tadi. Harrafa mengubah, membelok. Okey, kalau kita dalam terjemahan Al-Quran, mutaharrifan makna apa? Ya? Membelok. Dalam apa terjemahan Al-Quran? Illa mutaharrifan liqital. Berpaling. Dia terjemah berpaling. Membelok juga. Okey, tak apalah. Membelok. Tak apalah. Kalau belok je, tak dosa Okey, dia daripada perkataan taharrafa, maknanya dia telah membelok. Kalau isim fa'il mutaharrifun, isim fa'il. Apa makna fa'il? Orang yang membelok atau melencong. Ya? Dia maknanya kalau ini medan perang, kalau lari situ anak panah dia. Kalau mutaharrifan, dia macam tu. Dia kenapa dia membunuh? Dia nak pergi semula. Ya? Itu strategi perang. Itu melencong, membelok untuk pergi semula. Itu tak apa. Okey, mutaharrifan kecuali orang yang membelok. Ya, membelok begitu untuk qitalin, untuk berperang semula. Ya, dia membelok sini bukan cabut lari, tetapi dia belok untuk dia pergi berperang. Di sini ia membelakangi musuh, memalingkan belakangnya kepada musuh. Itu tak berdosa, sebab dia nak datang semula berperang, strategi perang. Au mutahayyizan. Ini juga daripada perkataan ni sama pattern sifat 9.
Macam mana fi'il madhi dia akan bunyi? Kalau tafa'ala taharrafa dia tahayyaza. Cuba tengok kamus, ada tak? Bila isim fa'il dia akan jadi mutahayyizun. Cuba cari dalam kamus. Mutahayyizun. Tahayyaza jadi pada perkataan hayaza. Haza. Hayaza atau haza. Kalau ada haza, turun ke bawah, cari hayyaza. Ada tak? Haza. Turun ada tak? Tak ada. Tidak ada. Tak ada rezeki lah. Hayaza pun tak ada. Cuba cari kawasan hayaza. Haizan. Okey, tak apalah. Tak ada rezeki. Okey, kalau terjemahan dalam Quran dia sebab apa? Mutahayyizan. Menggabung. Kalau dalam tafsir saya mutadamminan, bergabung. Maknanya apa? Dia pergi mana? Dia pergi sini. Dia dapatkan kumpulan orang Islam semula, lepas tu dia pergi sini sekali. Dia berundur juga. Tapi dia sebab dia tak cukup. Macam Khalid Al-Walid dalam satu perang memang tak boleh lawan sangat sebab tak seimbang. Jadi dia berundur, minta bantuan, lepas tu dia datang semula. Ya? Dia ada dua yang tidak berdosa, iaitu melencong untuk pergi semula memerangi dan patah balik untuk mencari bantuan, lepas tu datang semula perang. Itu makna itu tidak termasuk dalam dosa besar. Mutahayyizan ataupun bergabung ila kepada fi'ah, satu kumpulan, satu pasukan lain, untuk menguatkan dia punya tentera. Okey, yang ini dikurung letak kat belakang pun okey, supaya faham bahawa lari pada medan perang itu dosa besar, kecuali yang ini tidak termasuk. Sebab dia akhirnya keputusan dia bukan lagi perang, dia nak berperang semula. Okey, semula. Domer dia kalau nak kembalikan huwa lah. Cuma sekarang ni dia adalah mutaharrifun, orang yang melencong. Mutahayyizan, orang yang bergabung. Isim fa'il dari segi sarafnya, daripada sifir dia adalah isim fa'il. Tetapi apabila dia isim ke fi'il ke haraf mutaharrifan? Isim. Bila isim tu dia bagi apa tu? Atas. Bila isim bagi atas, ada berapa sebabnya? 11 sebab. Tuan-tuan tengoklah tu. Pilihlah salah satu daripada 11 tu, insya-Allah betul. Okey, mari kita senaraikan nombor 1. Boleh tak? Nombor 1 apa? Khabar kana. Boleh tak kata khabar kana? Sebab kana tak ada, tak boleh lah. Kedua, sim inna boleh tak? Tak ada inna. Lagi? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih dah 2 dah. Maf'ulun bih pertama, maf'ulun bih kedua. Ada ke maf'ulun bih 3? Saya tak pasti. Dia bukan maf'ulun bih lah tuan-tuan. Dah ada, dah cukup dah. Lagi? Maf'ulun mutlak, dia akan mengulang perkataan yang sama. Kalau yuwalli, dia akan tauliyatan ke, akan diulang perkataan yang sama. Bukan tu. Lagi? Maf'ul li ajlih. Apa makna li ajlih? Menyatakan sebab. Kenapa dia berpaling. Boleh tak? Belum boleh ya? Okey. Tak apa. Lagi? Ma'ah. Maf'ulun ma'ah ni kita dah pernah belajar belum? Dah belum? Maf'ul ma'ah ni dia ada waw ma'iyah. Dalam Quran ni contoh yang paling sedikit sekali. Ya, nanti kita boleh cuba tengok. Kalau ada masa kita tengok apakah yang dimaksudkan maf'ulun ma'ah. Contoh dalam Quran sangat sedikit lah. Okey. Lepas tu
Maf'ulun fih tu tuan-tuan. Apa tadi? Yauma ma. Isim zaraf bagi atas. Ni bukan. Lagi? Hal. Dalam keadaan. Boleh? Macam boleh. Macam boleh. Okey, hampir-hampir boleh nah. Okey, lagi? Mustasna. Apa makna mustasna? Mari kita bincang. Jawapan dia adalah mustasna. Sebelum kita bincang mustasna, tuan-tuan kena buka dulu Sefer berapa ya? Saya rasa 11 lah. Cuba. Okey, cuba buka muka surat 259 sebagai panduan untuk kita berbincang. Sebab sebelum saya bincang mustasna, tuan-tuan kena tahu terjemahkan dulu. Sefer 11 muka surat 259 bunyinya istaufa. Jumpa tak istaufa? Okey, sekarang ni tuan-tuan tengok istaufa. Saya nak tuan-tuan membariskan perkataan begini, perkataan ini. Istaufa asalnya istaf'ala. Kan betul tak? Sefer 11 istaf'ala atas itu. Istaufa. Cuba bariskan. Istasna. Dia telah mengecualikan. Istasna. Istaufa, dia telah memenuhi. Okey. Fi'il mudhari' yastaf'ilu. Dalam kita punya tu macam mana bunyinya? Yastawfi. Yastawfi. Cuba tuan-tuan bariskan. Okey, bukan yastawfi. Yastawfi. Yastasni. Leceh sikit tuan-tuan. Dia sedang atau dia akan mengecualikan. Okey. Cuba tuan-tuan jadikan isim masdar. Istif'alun. Okey, dalam kita punya buku masdar istaufa yastaufi isim masdar. Isim masdar, bukan masdar mimi. Istifa'un. Cuba tuan-tuan bariskan ini. Cuba. Istifa'un. Ti tak jadi tis lah. Nah, tuan-tuan tahu tak ni? Pernah tak tuan-tuan terjumpa satu ketika dulu istisna? Apa tu? Isim ke haraf? Haraf istisna. Haraf istisna tu apa? Illa. Nampak illa tu? Itu haraf istisna. Dia telah mengecualikan. Yastasni, dia sedang atau akan istisnaun, pengecualian. Okey. Kolom nombor 1, 2, 3 masdar. 4 saya tak nak terus masuk 5 lah. Papan putih tak muat. Macam mana? Pattern dia mustaf'alun. Dalam kita tu mustawfin. Ya, mustawfin. Dia buang ya Okey. Isim maf'ul
Cuba tengok tu. Isim fa'il. Tak, saya nak isim maf'ul. Maf'ul. Mustawfan. Dia sini. Okey, cuba tuan-tuan bariskan. Mustasna. Inilah saya nak bincang. Apa makna mustasna? Isim maf'ul. Apa makna isim maf'ul? Yang kena, yang dikecualikan. Inilah perbincangan kita hari ini, iaitu isim mansub nombor 11. Apa namanya isim mansub nombor 11? Mustasna. Ni dia. Ni isim mansub yang nombor 11. 9 Oh, nombor 9 mustasna. Apa makna mustasna? Yang dikecualikan. Ya, apakah makna mustasna? Makna mustasna ialah isim bagi siapa? Itu dipanggil isim mansub yang terletak selepas haraf. Haraf apa namanya ni? Istisna. Maknanya dia ini dikecualikan daripada dosa besar tadi. Semua tu kalau memalingkan akan orang kafir tu belakang mereka, kepada orang kafir belakang mereka, iaitu cabut lagi medan perang, kembali kepada Allah dengan kemurkaan daripada Allah, illa kecuali. Kecuali inilah yang dikecualikan. Mustasna ni makna yang dikecualikan. Isim baris atas yang terletak selepas haraf istisna. Boleh tak tuan-tuan? Sebab tu dia bagi atas. Dia bagi atas ni sebab apa? Mustasna. Sebut 40 kali, insya-Allah dia betul. Mustasna. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, itulah. Jadi maknanya dikecualikan daripada hukum dosa besar, melainkan orang yang melencong, membelok untuk berperang. Dia pusing dia berundur macam cabut lari, tapi dia belok untuk dia berperang, ataupun mutahayyizan, untuk bergabung ila fi'atin. Ya, dia berundur betul sebab dia nak cari bekalan daripada kumpulan lain, lepas tu datang semula berperang. Itu maksud di situ. Cumanya kalau kita terjemahkan semua sekali yang di dalam kurungan ini, kita akan hilang punca. Tak nampak apa maksud dia ni. Kita kena kurung ni dulu, letakkan kat belakang, baru kita nampak ayat itu. Okey, tak apalah, kita boleh terjemah ikut cara terus. Waw sampai kumurah tu dia punya syarat. Faqad tu dia punya jawab. Itu ayat jawab. Faqad ba'a bi ghadabin min Allah, itu ayat jawab. Itu dipanggil apa ni dalam bahasa Arab? Jumlah. Apa makna jumlah? Ayat mu'taridah, yang mendatang. Ayat mendatang, yang kalau bahasa Melayu dia kena kurungan ni. Saya kata saya nak bercerita al-ustaz ustaz lagi contoh saya lah fil fasli. Aduh, habis modal dah saya. Saya boleh al-ustaz fil fasli je. Tapi kalau saya buat jumlah mu'taridah, mungkin tuan-tuan akan pening kepala ayat ni, fil fasli. Okey, saya buat. Ustaz alladhi yudarrisu al-lughat al-arabiyyah fi barnamij Hayya bil Arabiyyah fi IKIM FM fil fasli. Itu yang ini dia ada, ini dia panggil jumlah mu'taridah. Apa dia?
ayat yang mendatang. Saya kata ustaz itu, ya, jadi saya menjelaskan dulu, ya, ustaz yang mengajar Hayya bil Arabiyah dalam rancangan apa ni, Hayya bil Arabiyah di Radio IKIM. Ada belum dia punya khabar? Belum lagi. Dia nak cerita ustaz lagi. Itu ayat mendatang, ya. Fil fasli adalah di dalam kelas, ya. Sebenarnya ustaz tu di dalam kelas, tapi dibuat jumlah mu'taridah tu, ayat yang mendatang menyebabkan kita hilang punca. Ya, banyak juga ayat-ayat Al-Quran yang begitu, dan kita kena cepat kurung dia, ya, supaya kita dapat tangkap mana ayat syarat, mana ayat jawab. Sebenarnya ayat dia sangat simple lah. Buang ni dia akan jadi simple je, ya. Okey, kita terjemahkan semula nah. Saya mutahayyizan. Kakak ni tanya. Tolong jawab tuan-tuan. Kenapa mutahayyizan bagi atas? Sama. Ada pendapat lain? Pelajaran mustasna jugalah sama. Tawabi'. Kalau tawabi' dia bukan mustasna. Tawabi', apa makna tawabi'? Mengikut. Bermakna mengikut ada berapa sebab? Purple. Ada 4 sebab. Bermakna ni mengikut. Apa dia ni? Nampak ni? Ni haraf apa ni? Haraf ataf. Makna lepas haraf ataf namanya apa? Ma'tuf. Ma'tuf bagi apa? Baris mengikut. Kalau mutaharrifin atau mutahayyizin. Tapi sebab mutaharrifan atau mutahayyizan. Tapi kena tahu sebab dia beratas dulu. Kenapa dia beratas? Mustasna. Kerana dia maktuf kepada mustasna yang bagi atas, dia pun bagi atas, ya. Seterusnya pemantapan. Okey, mari kita tengok semula. Waman, siapa yang yuwalli, memalingkan kepada him, mereka, iaitu kepada orang kafir, duburahu, belakangnya, ya, maknanya melarikan diri. Yauma idzin, pada hari itu, ya, pada hari peperangan itu. Fa qad ba'a, dia telah kembali bi ghadabin minallah. Ayat tu dah sempurna di situ. Wa ma'wahu, tempat tinggalnya adalah mubtada khabar, ya, jahannam, neraka jahannam. Wa bi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembali. Maknanya dia dosa besar, masuk api neraka, itulah seburuk-buruk tempat kembali. Illa, ya, kecuali yang tidak termasuk dalam dosa besar tersebut. Mutaharrifan, orang yang, ini isim fa'il, orang yang membelok. Berbelok ke membelok? Orang yang membelok, ya, membelok jalan dia, li qitalin, untuk berperang semula, ya, dia berundur tapi untuk dia belok. Au mutahayyizan, yang bergabung, ila fi'atin, satu kumpulan, iaitu satu kumpulan yang lain. Nak bergabung kena berundur, ya. Kalau terus-terus memang tak boleh gabung, dia kena patah balik baru dapat bergabung. Itu patah balik itu tidak dikira dosa. Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Okey, boleh. Saya jawab sendiri, ya. Dari segi dalaman ni, ataupun hukum orang lagi dalam perang ni, ada hukuman ni saja. Hukuman wallahu alam. Sebab dia tak termasuk dalam had atau hudud. Dia tak termasuk. Dia akan ditakzir lah. Kalau macam tu yang tidak ada dalam hudud, makna dia akan ditakzir, dihukum oleh pemerintah.
ikut kadar yang pemerintah ijtihad masa tu apa yang patut. Sumbat kalam penjaga ke bawa naik lori ke. Ya. Oh, kalau tentera. Oh, kalau lagi. Oh, gitu. Oh, gitu. Wallahu alam. Mu'taridah. Tak. Tidak. Mu'taridah ni mendatang, tengoklah kesesuaian ayat tu. Okey tuan-tuan, sekarang kita yang belum belajar isim yang berbaris di atas, yang kita belum belajar ialah maf'ulun. Apa? Maf'ul apa? Ma'ah belum belajar Okey. Maf'ulun ma'ah. Muka surat. Isim mansub maf'ulun ma'ah 168. Okey. 168. Maf'ulun ma'ah. Jumpa tak tuan-tuan? Okey. Ialah isim berbaris mansub. Apa makna mansub? Atas, yang terletak selepas wa. Apa makna wa? Bukan. Waw apa tu? Waw ma'iyah. Apa makna waw ma'iyah? Makna bersama. Waw itu makna bersama, Sekejap tuan-tuan, saya nak. Okey, makna bersama. Untuk menjelaskan apakah yang dilakukan bersama fi'il tersebut. Contohnya sahartu. Apa makna sahartu? Berjaga malam. Sahartu. Saya telah berjaga malam. Wa bersama. Itu bukan dan tu. Kalau dan tu tak faham, Saya berjaga malam dan tak. Saya berjaga malam bersama al-mizya', radio. Waw tu dipanggil waw apa? Waw ma'iyah. Ma'iyah makna apa? Ma'a, bersama maknanya. Dan syarat selepas waw ma'iyah tu mesti berbaris di atas. Itulah dipanggil isim mansub yang terletak selepas waw ma'iyah. Itu bukan waw ataf, itu bukan waw qasam. Kalau waw qasam bagi apa? Bawah. Wallahi wal qur'ani wasyamsi wan najmi. Itu waw qasam mesti bagi bawah. Okey. Sekata sirtu, contohnya berjalan. Sara, jadi sirtu, aku telah berjalan. Wan nila, bersama. An-nila, Nil, sungai Nil. Aku berjalan, maknanya di samping. Bersama tu janganlah lurus semua bersama je. Di samping, maknanya kita berjalan menyelusuri, sungai Nil. Wan Nil lah. Ini contoh orang Mesir. Contoh kita sirtu Nahr Pahang. Okey. Asra itu, apa makna asra? Subhanallazi asra, menjalankan pada waktu malam. Asra itu aku telah
Berjalan. Bila? Waktu malam. Perkataan asra ni mesti jalan malam. Wa al-qamar, bersama bulan. Ya, aku berjalan diiringi bulan. Jangan bersama ya nanti. Nanti bulan lain pula dipahami. Itu. Okey, contoh dalam Quran sangat sedikit lah, susah nak jumpa. Okey, ini kita campurkan dengan contoh-contoh dalam buku je lah. Contoh ada tak yang saya conteng? Tak ada Oh, ada. Muka surat 169 tu. Ada tulisan tangan tak? Ada. Okey. Dua yang ada tu adalah ayat Al-Quran. Contoh ayat Al-Quran, fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum. Maka ajmi'u. Ini fi'il amar. Fi'il amar sifar 2. Kalau fi'il madhi bunyi ajma'a. Cuba tengok fi'il madhi sifar 2. Okey, ikut. Fi'il madhi bunyi macam mana? Af'ala, ajma'a. Cuba tuan-tuan pergi kepada fi'il amar. Apa bunyinya? Af'il. Tapi kalau perkataan kita ajmi'. Okey. Apa mana? Ajma'a, ajmi'. Kumpulkanlah, himpunkanlah oleh kamu. Kalau anta ajmi'. Kalau antuma, terbalikkan diagram. Cuba jalankan fi'il amar, terbalikkan diagram. Anta ajmi'. Antuma ajmi'a. Semula anta ajmi'. Antuma antum ajmi'uni. Fa'ajmi'u, himpunkanlah oleh kamu semua. Maf'ul bih dia amra, urusan. Amrakum, urusan kamu. Itu bukan waw dan waw ma'iyah. Bersama syuraka'a, sekutu-sekutu. Penolong-penolong. Syuraka'akum. Kenapa syuraka'a bagi atas? Maf'ulun ma'ah. Waw itu makna ma'ahu, bersamanya. Maknanya kalau kita nak tukar, ajmi'u amrakum ma'a syurakaikum. Selepas isim zaraf, ma'a mesti bagi bawah. Kalau nak sebut ma'a syurakaikum, bersama sekutu-sekutu kamu. Okey. Ayat yang kedua sebelah kiri, qu anfusakum wa ahlikum nara. Apa makna qu? Jagalah. Tuan-tuan tahu tak fi'il madhi dia tu? Siapa dapat fi'il madhi dia? Tahu tak tuan-tuan fi'il madhi dia? Kalau tuan-tuan nak tahu, tuan-tuan boleh buka muka surat 208. Tuan-tuan dah belajar dah dulu. Fi'il madhi bunyi apa? Waqa. Dah pernah belum conteng? Pernah terconteng ke belum situ? Dah kan? Tu macam pernah belajar. Waqa, dia telah memelihara. Muka surat 208. Okey, fi'il mudhari' bunyi macam mana? Yaqi. Dia sedang atau dia akan memelihara. Tengok kotak atas lagi jangan turun kotak bawah. Cuba tengok fi'il amar bunyi macam mana? Ki. Jumpa tak? Ki. Sebab tu tuan-tuan doa macam mana?
Waqina azaban nar. Waqi ke waqina? Pendek ke panjang? Kenapa pendek? Fi'il amar. Kenapa ya tak ada? Sepatutnya fi'il amar mesti mati kan? Kerana kita mematikan huruf yang dah mati. Itu bahasa Melayu dia lah. Kita mematikan huruf illah dengan buang. Ya, asalnya waqa, yaqi. Buang huruf illah. Jadi ki. Peliharalah oleh engkau. Anta ni. Engkau tu siapa? Allah. Maf'ul bih dia mana? Nah, dhamir muttasil. Azaba jadi apa? Bagi atas. Maf'ul bih kedua. Tak ada tanwin. Mudhaf. Haji dia jawab je. Itu kita tahu mudhaf dah tu. Mana mudhafun ilaih? Mudhafun ilaih bagi apa? Si bagi apa? Waqina azaban nar. Cuba terjemah ki oleh engkau. Fa'il dia anta. Anta tu ialah Allah. Maf'ul bih dia. Nah. Apa maknanya? Kami azaban nar. Okey, cuba tuan-tuan jalankan fi'il amar. Antaqi. Daripada anta jangan ambil daripada huwa. Antaqi. Antuma kia. Antum ku. Tengok saya memang tak jadi ya. Tengok buku sebab ni haraf illah. Ku. Antak semula antaqi. Antuma. Antum. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Mari kita kembali semula ayat kita. Muka surat berapa? 169. Okey tuan-tuan, terjemahkan semula. Qu oleh apa dhamir dia tadi? Antum. Antum makna apa? Kamu semua. Peliharalah oleh kamu semua. Fa'il dia siapa? Antum. Antum tu siapa? Orang beriman. Sebab ayat sebelum tu ya ayyuhalladzina amanu qu. Maf'ul bih dia anfusa. Tak ada tanwin. Mudhaf. Kum jadi mudhaf ilaih. Peliharalah oleh kamu wahai orang beriman akan diri kamu wa. Itu kata ulama nahu. Sebagai ulama nahu dia tak katakan itu waw ataf, dia kata waw ma'iyah bersama ahlikum, keluarga kamu. Tapi ahli itu tak dapat nak dibariskan atas, tak jadi ahliyakum. Sebab itu ada haraf illah tu, ya tu, ahlikum. Nara akan api neraka. Okey, itu dia panggil waw. Waw apa tu? Ma'iyah. Maka ahli itu jadi maf'ulun ma'ah. Okey, contoh yang lain tu contoh dalam buku je lah, sebab tak jumpa dalam Quran Saya beberapa buah kitab juga saya cungkil-cungkil, tak terkeluar banyak lah dalam contoh maf'ulun ma'ah ni. Contoh di sini ialah kaifa anta. Mana kaifa? Bagaimanakah? Anta engkau wal barada, bersama dengan musim sejuk. Macam mana? Okey tak? Engkau bersama dengan musim sejuk. Oh, tak boleh tahan. Itu jawapan dia. Okey, itu wal barad. Dia tahu dia tu adalah maf'ulun ma'ah kerana dia berbaris di atas. Dan kalau kita bagaimanakah engkau dan musim sejuk, itu mungkin tak berapa sesuai wal barda maknanya bagi atas tu sebab dia maf'ulun ma'ah. Okey, balagha. Apa makna balagha? Itu balagha. Itu sampai tu balagha.
Ni balagha. Tuan-tuan tahu makna balagha? Mubalaghah ini kalau itu balagha saja. Cuba tuan-tuan buka kamus, boleh tak bezakan beberapa perkataan ini? Cuba bezakan apa yang ada dalam kamus tuan-tuan. Kalau balagha saja, sefer 1 makna apa? 1. Kalau sefer 2, ablagha. Nah, cuba ada tak? Ketiga, sefer 3, balagha. Dan sefer 4, balagha. Cuba beza. Balagha mana? Sampai. Okey, ablagha. Ablagha ada tak? Muka surat berapa? Muka surat 41. Balagha, ia telah sampai. Ablagha ada tak? Tak ada. Tak apa. Balagha ada tak? Tasydid. Menyampaikan. Kalau balagha ada tak? Berlebih-lebihan, melampau lah. Melampau atau berlebihan. Mubalaghah. Itu sirah mubalaghah. Pernah kita belajar banyak sifat-sifat Allah menunjukkan mubalaghah, balaghah, melampau. Melampau dari segi pengampun. Ghaffar, yang melampau mengampunkan. Maha pengampun. Rahim, yang maha pengasih. Ya. Okey. Balagha ini melampau, berlebih-lebihan. Siapa fa'il dia? Ada disebut ar-rajulu. Saya bagikan depan ya, menunjukkan fa'il. Telah melampau orang lelaki itu itu dia kata waw ma'iyah wa ibnahu. Ia bersama anaknya. Tak tahulah melampau apa. Semua boleh melampau baik, melampau yang buruk, semua boleh. Okey. Seterusnya kita tengok perkataan ada. Apa makna ada? Dia telah kembali. Fa'il dia siapa? Al-musafiru. Orang musafir itu telah kembali. Wal-laila. Bukan bersama Laila. Ya, bersama malam. Bersama malam kecakap Melayu dia? Tak. Kita nak perkataan ni ma'a ni. Diiringi apa tadi? Kalau macam itulah. Bersama kegelapan malam, saya kata macam itulah. Wal laila, bukan bersama Laila. Ya, bersama dengan Laila. Boleh jugalah. Tapi Laila yang tu, perempuan tu, dia punya ejaan dia lam ya Laila. Okey. Tasiru, sara yasiru, makna apa? Berjalan. Tasiru, siapa fa'il dia? Anta tasiru, maknanya engkau berjalan. Wasyari'a, bersama asyari', jalan. Hadza, ini engkau berjalan melalui, bersama dengan apa, sepanjang, di sepanjang jalan ini. Okey, mana tu bersama tu. Waw tu waw ma'iyah. Hadartu, aku telah hadir. Was-sadiqah, bersama kawan ini. Ya. Yasurru, apa makna yasurru? Dia menggembirakan. Yasurru, siapa fa'il dia? Siapa yang menggembirakan? Bukan huwa.
Huduru bagi depan kan. Maknanya kalau kita nak terjemahkan sebut fa'il dulu. Huduruka, apa maknanya? Kehadiran engkau yasurruni, menggembirakan aku. Bukan dia menggembirakan aku, kehadiran engkau menggembirakan aku. Tapi kena sebut dengan waw ma'iyah dia. Ya, uduruka maknanya kehadiran engkau wal usrata, bersama keluarga, yasurruni, menggembirakan aku. Okey, seterusnya tabadala. Bertukar-tukar. Fa'il dia siapa? Al-abu. Abu maknanya ayah. Ayah itu telah bertukar-tukar al-haditha, pandangan atau perbualan. Pandanganlah di sini lebih sesuai. Abna'ahu. Kenapa kita terjemah waw tu bersama? Sebab waw ma'iyah. Ini dipanggil waw ma'iyah. Mana tahu dia tu waw ma'iyah? Selepas waw ma'iyah mesti isim berbaris atas. Makna tu makna bersama. Okey, habis. Surah As-Saba tu kena buka Quran, biar buka kat rumah kalau betul ada rezeki lah. Ya. Okey, seterusnya tuan-tuan, yang Allah sikit je pula. Tak apalah, ambil lah. Mustasna, muka surat 172. Mustasna. Okey, muka surat 172, bariskan betul-betul mustasna. Dah pandam daripada perkataan apa fi'il madhi tadi? Istasna. Fi'il mudhari' dia yastasni. Masdar dia istisna. Itulah istisna'un, itu haraf yang kita belajar. Illa tu adalah haraf istisna. Dan isim maf'ul ialah mustasna. Apa makna mustasna tadi? Yang dikecualikan. Itu makna mustasna dari segi lafaz dia, iaitu benda atau orang yang dikecualikan. Jadi dia mustasna ni dalam hukum tata bahasa Arab, dia adalah isim yang terletak selepas haraf istisna. Huruf itu jamak huruf istisna. Huruf istisna tu ada beberapa contoh tu, tapi yang kita nak pakai hari ni illa sahaja. Illa, ghaira, siwa, ada, khala tu makna sama. Tetapi yang banyak digunakan dalam Quran tu illa. Saya nak bincangkan illa sahaja. Apa makna illa? Kecuali. Itulah dipanggil sebelah kanan sekali al-mustasna. Apa makna mustasna tadi? Yang dikecualikan, iaitu isim yang terletak selepas illa, selepas mustasna, haruf istisna. Al-mustasna bi illa, dia jadi mustasna dikecualikan dengan huruf illa. Ada 3 kes. Pertama, ma ra'aitu illa sahiban. Okey, ayat tu mungkin apa ni betul, bahasa Melayu dia tak betul. Ma ra'aitu, apa makna ma ra'aitu? Mana boleh tidak apa yang tuan-tuan dah belajar dah banyak tu. Ma bila jumpa illa jadi apa? Tidak. Ma bila jumpa illa mesti mana tidak. Ma ra'aitu. Aku tidak melihat. Ma ra'aitu, aku tidak melihat. Illa,
kecuali sahiban, seorang kawan. Ya? Okey, tuan-tuan, yang ni tak payah bincang hukum istisna. Tuan-tuan buang je yang ni, selesai masalah tuan-tuan. Buang ayat ni jadi ayat biasa saja. Ra'aitu, fa'il dia siapa? Ana. Maf'ul bih dia mana? Sahiban. Ni ayat ni macam tu je sebenarnya. Ya, ra'aitu mana aku telah melihat seorang sahabat. Tapi ayat tu akan lebih kuat dikhususkan aku tidak melihat melainkan seorang sahabat. Jadi dia bari atas ni sebab apa? Tak payah. Dia maf'ul bih. buang ni sebab tuan-tuan dah kata ini fa'il. Fa'il dia ialah ana. Ini akan jadi maf'ulun bih. Sebab tu di'irabkan mengikut ayatnya. Ya? Kerana ayat tak sempurna. Dan yang sebenarnya ada perkataan ma ni, ya, yang tercicir ma. Okey. Seterusnya, ini satu. Ini maknanya dia bagi atas sebab apa? Maf'ul bih je, bukan masalah illah. Okey, kedua. Apa contoh dia tuan-tuan? Syahadtu. Okey, fa'il dia siapa? Okey, bagus. Ana. Maf'ul bih dia mana? Al-musafi. Cuba bariskan dua semua boleh. Ni nak jadi berapa ni? Okey, syahadtu al-musafirina. Apa makna al-musafirina? Orang-orang yang musafir. Ayat ni ayat apa ni, positif dipanggil sebab tidak ada ma. Sempurna tak ayat ni? Syahadtu makna apa tadi? Aku telah menyaksikan al-musafirina, orang-orang yang musafir itu. Semua yang balik haji, semua aku telah menyaksikannya. Ayat tu dah sempurna. Bila ayat tu sempurna, dengan ayat tu tidak ada penafian, kita jumpa illa. Inilah haraf apa ni? Istisna. Selepas tu lah dipanggil apa? Musafiran. Kenapa dia bagi atas? Inilah dipanggil mustasna. Mustasna. Dia wajib baris atas. Tidak ada pilihan. Wajib bagi atas kerana ayat itu ayat dah sempurna dan dia tanpa ada huruf nafi. Tak ada ma syahadtu. Makna dia memang pilihan dia bagi atas saja. Okey. Kalau ayat itu yang ketiga, contohnya apa? Ma syahadtu. Okey, ma makna ma syahadtu? Aku tidak menyaksikan al-musafirina. Al-ghaibina. Aku tidak menyaksikan al-ghaibina. Apa makna al-ghaibina? Orang yang gaib ni apa? Orang yang ponteng, yang tidak hadir. Ghaibina. Aku tidak melihat orang-orang yang ponteng itu, ya, sejak dulu sampai sekarang, illa, kecuali seorang je tiba-tiba muncul dia sejak sekian lama, yang lain tu tak muncul-muncul dah. Ghaiban, ya, illa ghaiban. Maka ayat ni nanti dia akan bagi atas tu sebab dia macam-macam boleh sebab dia.
Tapi yang betul-betul wajib bagi atas yang ni je. Kalau ayat tu adalah ayat positif dan ayat tu dah sempurna. Kalau macam ni, dia boleh kata apa di situ? Harus nasab kerana dia mustasna juga. Mustasna juga. Mustasna, tapi harus hukum dia baris atas, bukan wajib. Dan dia boleh juga diandaikan, dia kata badal, ya, kerana ayatnya sempurna tetapi ada nafi, ya, badal. Aku tidak melihat orang-orang, ya, orang-orang yang tidak hadir kecuali seorang. Badal, iaitu, tapi tak boleh juga iaitu, susah nak sesuaikan. Badal dia kata, Allahu a'lam. Saya pun tak dapat nak terjemahkan badal. Badal diterjemahkan iaitu. Oh, senang macam ni, bukan ni buang macam tu tadi. Buang ma, buang illa. Lepas tu dia terus syahad tu. Apa makna syahad tu? Aku telah melihat, ya, terus ke sini. Aku telah melihat, tapi ghaiban, seorang sahaja yang tak hadir tu, yang lain semua tak dapat lihat. Macam itulah andaian dia, ya. Okey, yang kita nak katakan mustasna bi illa ni, yang bila ayat itu ayat yang tidak ada nafi. Contoh dia lebih senang daripada penerangannya. Tuan-tuan tengoklah muka surat 173, lagi senang. Sebab tu saya tak suka menerangkan sangat, susah. Yang senang dia, okey, cuba tengok. Fasajadu illa iblis. Fa sajadu, fi'il madhi. Apa dhamirnya? Hum sajadu, makna mereka telah sujud. Ada nafi tak? Tak ada. Ayat tu dah sempurna belum? Yang sebenarnya dah. Mereka semua sujud, ya? Semua malaikat-malaikat semua sujud, illa, kecuali. Itu haraf istisna, iblisa. Kenapa iblis bagi atas? Itu dipanggil mustasna. Terkecuali daripada yang sujud itu iblis. Dia wajib bagi atas, Okey, seterusnya. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Kullu syai'in halikun, binasa. Okey, kullu mubtada, mana khabarnya? Halikun. Cuba terjemah mubtada khabar. Kullu syai'in, setiap atau segala sesuatu. Mubtada khabar adalah binasa. Segala sesuatu adalah hancur. Ayat tu sempurna belum? Dah, ayat tu sempurna dan tidak ada penafian. Illa wajhahu nya, iaitu wajah Allah, zat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tak akan hancur. Itu dipanggil apa bagi atas tu? Wajha. Kenapa bagi atas? Mustasna. Ayat tu senang, Fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Fa zaru fi'il amar. Apa dhamir dia? Antum zaru, tinggalkanlah, biarkanlah. Oleh oleh fi'il amar ada waw. Tinggalkanlah oleh kamu. Maf'ul lebihnya hu, akannya, iaitu tanaman-tanaman. Ini kisah Nabi Yusuf ni, dalam takwil mimpi dia tu, yang dia jumpa 7 tangkai yang hijau dan 7 tangkai kering tu. Maka Nabi Allah Yusuf menafsirkan mimpi itu akan berlaku 7 tahun subur, dan selepas tu 7 tahun kemarau. Maka bila menuai fa, maka zaru,
tinggalkanlah atau biarkanlah ya hu nya, iaitu apa ni, tanaman yang dituai tadi. Kalau gandum tu fi sumbul, tangkai, sumbulihi, tangkainya. Ayat tu dah sempurna dah. Biarkanlah oleh kamu semua wahai penduduk Mesir, ya, akannya, iaitu tanaman yang dituai, gandum yang dituai itu fi sumbuli, pada tangkainya. Sekarang ni banyak buah kurma kat tangkai, sedap ya, segar lagi. Ayat tu dah sempurna. Tiba-tiba illa, kecuali, itu tak apa, tanggalkan. Qalilan, sedikit. Okay, kenapa dia bagi atas? Mustasna. Ya, sebab ayat tu ayat positif, tidak ada ma, tidak ada penafian. Tinggalkanlah maka apa ni, gandum itu pada tangkainya, melainkan sedikit mimma, daripada apa yang tak kuluna, kamu akan makan. Daripada apa yang kamu akan makan, itu ceraikan tangkai dia. Yang tak makan tu biarkan di tangkainya untuk 7 tahun lagi menghadapi kemarau. Itu beberapa contoh mustasna di dalam Al-Quran. Bolehlah tuan-tuan tengok Allahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.